Assalamualaikum. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk sejarah filantropi Arab pra-Islam. Seterusnya, saya akan memperkenalkan rakan seperjuangan saya iaitu saya sendiri, Nabila, Alia Alisa, Syafina Idayu dan Samihah. Antara isi yang akan dibincangkan dalam tajuk ini adalah yang pertama, definisi filantropi menurut pandangan Barat dan Islam. Kedua, adalah sejarah ekonomi pra-Islam. Seterusnya adalah perkembangan dan aplikasi filantropi Arab pra-Islam. Dan akhir sekali, kita akan bincangkan tentang kesan filantropi Arab pra-Islam. Sebelum kita mengupas lebih lanjut tentang sejarah ini, mari kita ketahui apakah yang dimaksudkan dengan filantropi. Filantropi adalah suatu bentuk tindakan sukarela yang dilakukan oleh individu, kelompok atau sesebuah organisasi dengan memberi sokongan kewangan atau bantuan lain untuk tujuan kemanusiaan dan kemasyarakatan tanpa mengharapkan keuntungan peribadi. Secara umumnya, perkataan filantropi diambil daripada bahasa Yunani iaitu filantropi. Pertama, philos membawa maksud cinta dan kedua adalah anthropos yang bermaksud manusia. Maka gabungan kedua-dua perkataan tersebut adalah cinta dan sayang kepada manusia. Selain itu, dalam bahasa Indonesia, istilah filantropi membawa maksud dermawan dan kemurahan hati kepada setiap masyarakat. Tujuan utama filantropi dilakukan adalah untuk memberi kesan yang positif kepada seluruh masyarakat. Kemudian kita masuk pula kepada filantropi dari pandangan Barat. Filantropi dari pandangan Barat adalah suatu perbuatan yang sering menekankan nilai-nilai moral, etika dan tanggungjawab sosial dalam memberikan sokongan kewangan atau perbuatan baik dengan tujuan untuk beramal. Selain itu, mereka juga turut mendirikan sebuah organisasi atau yayasan amal yang melibatkan individu atau sebuah organisasi di seluruh dunia yang telah memperkenalkan program filantropi sebagai tanggungjawab sosial mereka. Antara organisasi filantropi yang terkenal di dunia adalah Gates Foundation yang dibentuk oleh Bill Gates yang memfokuskan kesihatan global dan pengurangan kadar kemiskinan masyarakat di dunia. Kemudian kita masuk pula tentang pandangan Islam mengenai filantropi. Bagi mereka, filantropi adalah melibatkan nilai-nilai etika seperti zakat, sedekah dan infak. Dalam Islam, zakat merupakan perbuatan yang wajib dilakukan bagi setiap Muslim yang mampu. Zakat adalah kewajipan dalam memberikan sebahagian kecil daripada harta kekayaan kepada orang yang lebih memerlukan seperti anak yatim piatu dan fakir miskin. Seterusnya adalah sedekah. Sedekah yang merupakan pemberian bantuan yang diberikan dalam bentuk wang ringgit, makanan, pakaian atau bantuan lain kepada orang yang lebih memerlukan. Sementara itu, infak adalah pengeluaran harta untuk kepentingan dan keperluan masyarakat umum seperti sokongan dalam pendidikan dan kesihatan. Dan sebagai umat Islam, segala perbuatan dan kebaikan yang dilakukan ini juga dianggap sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang sejarah ekonomi Arab pra-Islam. Sebelum datangnya Islam, bangsa Arab sudah mengenal dan mengambil tahu tentang sistem ekonomi yang ada dalam kehidupan seharian mereka. Sebahagian sumber menyebutkan bahawa wilayah Arab di bahagian barat telah terlibat dalam aktiviti perdagangan darat dan perdagangan maritim dalam skala yang besar disebabkan lokasinya yang strategik antara Yaman dan Bizantium. Tidak diragukan lagi, sejak zaman pra-Islam, para pedagang Arab memiliki hubungan komersial dengan orang-orang yang profesional sebagai pedagang yang memajukan ekonomi daripada wilayah sekitar Jazirah Arab. Aspek yang paling utama ialah perdagangan. Puak-puak Quraisy melakukan perjalanan mereka untuk berdagang ke Yaman pada musim dingin dan ke Syam pada musim panas. Yaman adalah disebabkan oleh negerinya merupakan negeri yang subur khususnya di sekitar empangan Mari. Aspek yang kedua ialah pertanian. 200 tahun sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW iaitu pada 610 Masihi,
Masyarakat Arab sudah mengenal peralatan pertanian semi moden seperti alat untuk membajak, cangkul dan tongkat untuk menanam. Mereka juga menggunakan haiwan ternakan seperti unta, kedai dan lembu untuk membajak dan menggali. Aspek yang terakhir ialah perniagaan. Suku Quraisy dianggap sebagai penduduk yang mempunyai keistimewaan dalam bidang perniagaan dan orang Arab tidak akan mengganggu perniagaan penduduk Mekah. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang perkembangan dan aplikasi filantropi Arab pra-Islam. Dalam tradisi masyarakat Arab, sifat filantropi dianggap sebagai puncak kemuliaan orang Arab. Alasannya adalah hidup di padang pasir di mana jarang ditemukan makanan seharian. Maka tindakan membantu sesama lain, suka menerima tetamu merupakan satu aspek yang sangat diperlukan untuk melayari kehidupan mereka bersama. Selain itu, bukti kemuliaan sejati dan semakin membazir serta berlebihan di dalam perbuatan filantropinya, maka ia akan menimbulkan kekaguman bagi seorang Arab. Mereka juga saling berlumba-lumba dan berbangga diri dalam masalah filantropi dan kemurahan hati. Bahkan separuh syair-syair mereka sudah dipenuhi dengan pujian dan sanjungan terhadap kedermawanan ini. Sebagai contoh, seseorang yang didatangi tetamu pada musim sejuk. Pada saat itu, dia tidak memiliki apapun di rumahnya, melainkan seekor unta. Dengan sifat kedermawannya, dia menyembelih untanya untuk dia menjadi santapan buat tetamunya. Begitu sekali mereka menunjukkan sifat kedermawanannya untuk berbangga-bangga. Mereka juga menunjukkan sifat pemurah apabila meminum khamar, iaitu arak. Kebanggaan ini bukan pada minum arak, tetapi kerana itu adalah saat paling mudah untuk menunjukkan pembaziran dan ini dianggap sebagai satu bentuk kemurahan hati. Oleh kerana itu, pokok anggur pada zaman jahiliyah biasanya dipanggil al-karam yang bermaksud pemurah. Arak yang diperbuat daripada anggur biasanya dipanggil bintul karam atau anak perempuan pemurah. Selain itu, banyaknya permainan judi pada zaman jahiliyah juga disebabkan oleh sikap pemurah. Perjudian pada masa itu menjadi saranan untuk mencapai kemurahan hati, kerana keuntungan dari perjudian akan digunakan untuk memberi makan kepada orang miskin. Seterusnya, kesan filantropi Arab pra-Islam. Jadi, kesan yang pertama ialah dapat mengurangkan penderitaan masyarakat Arab pra-Islam. Seperti yang kita semua maklum, pada zaman tersebut, masyarakat mereka seringkali ditindas. Sebagai contoh, golongan yang kaya seringkali menindas golongan yang miskin. Golongan wanita pula seringkali dieksploitasi sesuka hati mereka. Jadi baginda Rasulullah SAW tidak bersetuju dengan perbuatan tersebut dan membuat keputusan untuk membantu mereka menggunakan harta isteri baginda iaitu Sayyidatina Khadijah. Justru kita dapat lihat dengan adanya sifat kasih sayang dan prihatin dalam baginda tidak berkira untuk membantu golongan tersebut. Kesan yang kedua ialah dapat membantu mengembangkan kegiatan ekonomi mereka. Seperti yang kita tahu, pada zaman tersebut ekonomi mereka sedang menurun. Jadi mereka menjadikan amalan rompak sebagai salah satu aktiviti perdagangan mereka. Mereka juga melibatkan riba dan penipuan dalam aktiviti perniagaan mereka. Jadi Rasulullah mengambil langkah untuk mengajar mereka menggunakan teknik yang betul dalam perniagaan. Sebagai contoh, baginda mengajar mereka untuk tidak menipu dan jujur ketika berniaga. Disebabkan sikap bantu-membantu yang kuat dalam diri Rasulullah membuatkan kegiatan ekonomi mereka meningkat. Yang terakhir, kesan yang terakhir ialah darjat wanita diangkat. Seperti yang sudah saya nyatakan sebelum tadi, wanita seringkali dieksploitasi. Bukan itu saja, wanita juga seringkali dijadikan sebagai barang dagangan. Jadi Rasulullah mengangkat darjat wanita supaya mereka tidak lagi ditindas oleh kaum-kaum tersebut. Justru itu kita dapat lihat dengan adanya sikap bertanggungjawab dalam diri baginda membuatkan darjat wanita diangkat. Kesimpulannya, filantropi adalah sebuah konsep yang memberikan sokongan dari segi bantuan kewangan dan bantuan secara sukarela untuk tujuan kemanusiaan dan keharmonian masyarakat tanpa mengharapkan keuntungan peribadi. Secara umum, filantropi dalam konteks pra-Islam dan Islam memiliki
kesamaan dalam memberi dan berbagi harta untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan bersama. Jelas bahawa konsep filantropi yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Islam mempunyai keunikannya yang tersendiri, dan sifat dermawan yang telah dipupuk inilah yang telah membawa kepada kemuncak pembangunan tamadun Islam dalam pelbagai bidang termasuk ekonomi, sosial dan politik. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.